Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma amkaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita bertemu pada bulan ini, pada bulan Syaban sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Nampak jemaah pun nampak redup seperti mana cuaca redup di luar, kan? Mungkin orang kata hujan banyak hari ni pun takut nak datang ke masjid. Jadi sebelum saya masuk kepada sambungan kita berhenti pada 17 bulan 2 baru ni. Satu soalan sedikit berkaitan dengan fidyah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada kemuskilan berkaitan dengan fidyah. Yang pertama, saya dah terbaca di website. Ada yang mengatakan fidyah ini sebanyak RM4 bagi setiap hari yang kita tinggal ataupun untuk dibayar fidyah kepada ibu bapa kita telah meninggal dunia yang tidak sempat untuk qada puasa. Yang kedua, saya agak ragu tentang bilangan fidyah yang sepatutnya saya bayar. Apakah sepatutnya saya lakukan? Okey, saya tak tahu siapa yang hantar. Pukul 6.38 tadi. Sebenarnya tidak ada yang meragukan pun kalau dulu macam zakat fitrah. Zakat fitrah ni satu harga je. Zakat fitrah satu harga je. Dulu kalau RM9.80, RM9.80 lah. RM7 lah. Tak kira lah orang kerja apa, dia makan beras apa, sama je. Tapi sejak akhir-akhir ni, banyak fatwa-fatwa dan kebanyakan fatwa negeri telah dividekan kepada 3. Satu, harga beras yang paling murah, pertengahan dan pokok beras yang paling tinggi. Dan RM7 untuk beras yang pertama, RM14 untuk beras yang kedua dan beras yang paling mahal, basmati lah. Maknanya lebih kurang RM21. Jadi sebenarnya, begitu juga dengan fidyah. Fidyah pun sama juga. Dulu satu harga je. Kalau dulu kadang-kadang RM1.95, kadang-kadang RM2. Tapi ada yang kata RM4. Sebenarnya dia telah ikut kaedah zakat tadi. Kalaulah kita makan beras biasa RM2, beras pertengahan RM4. Kalau makan beras yang paling mahal sekali RM6. Tanyalah tuan-tuan makan beras yang mana. Tapi kalau tuan-tuan campur-campur, beras mahal sikit, beras murah sikit. Tanya beras murah, kalau makan 3 kali tu murah berapa kali, mahal berapa kali. Kalau mahal tu kata 2 kali, makna mahal lah beras kita. Kalau makan 3 kali, kalau makan katakanlah sekali beras mahal, 2 kali beras murah, mungkin kita boleh ambil 2 bahagian, ambil yang beras pertengahan tadi. Tapi memang kita ni, kalau tengok beras biasa, penipal tu, kena makan beras basmati je. Kalau makan beras basmati, kena ambil beras yang paling mahal sekali. Soalan yang kedua, kita tak tahu berapa qadar dia. Lebih baik tuan-tuan pergi ke pusat zakat, bincang dengan pusat zakat. Jadi pusat zakat ni akan explain pada kita sama ada kita nak bayar fidyah biasa ataupun kita nak bayar fidyah yang berganda. Sebenarnya sistem tu dah ada, dah buka website itu. Takut-takut kita nak suruh yakinkan kita pergi ke pusat zakat, dia boleh explain kita secara detail bagaimana. Tapi kalau kita confuse, tapi confuse kita tu tidak besar sangat. Contohnya kata, aku tinggal puasa ni 10 hari ke 11 hari. Contoh tu sikit sangat benda tu, maka ambillah hak paling tinggi. Jangan ambil paling rendah. Kita buat mazhab, kaedah, cara kita, rakaat kedua ke ketiga, ambil yang kedua. Maknanya soalannya kita akan tambah banyak lagi lah. Begitu juga dengan bab fidyah tadi. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berhenti baru ni antara perkara-perkara yang sunat tetapi tidak dinyatakan secara jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang itu biasanya lakukan di dalam masjid atau selepas solat berjemaah dan seumpamanya. Iaitulah al-musafahah ba'da salati. Iaitu bersalam-salaman sebelum nak semayang dengan lepas semayang. Yang kita tengok kalau setengah-setengah tepat, lagilah kalau masjid ni tak mampu nak buat. Kalau surau-surau yang tak besar sangat, mungkin dia buat keliling, dia selawat sambil-sambil bersalam.
Benda tu boleh ke tidak? Dan tidak ada pun dalam nas secara jelas perkara tersebut. Adakah boleh kita lakukan perkara tersebut? Ada yang mengadu juga kepada saya. Ustaz, kadang-kadang orang ni mengganggu saya. Setiap kali saya nak semayang, dia masuk sah tu, dia minta salam tu, kiri kanan. Ni pakai hak mana ni? Dia tanya. Sebenarnya perkara tersebut sememangnya tidak ada dalam hadis, tetapi ada sesetengah ulama dia buat benda tu. Tak salah pun. Kalau nak buat, buatlah. Maknanya dia dah bersesuaian. Jadi kalau kita tak nak salam, tak payah bersalam lah. Tapi tak payah sekat orang nak bersalam. Kalau kita tak boleh buat, kita tak nak buat. Kita nak suruh seluruh orang masjid surat. Jangan buat seperti mana kita tak buat. Itu tak betul. Jadi kita kena baiki benda tersebut. Kalau kita nak salam, maka itu lebih baik. Sebab apa bagi pandangan saya kata lebih baik? Sebabnya di antara hikmat-hikmat kita mari ke masjid ni bukan sahaja nak dapat fadilat 27 tu. Selain itu, kita nak rapatkan ukhuwah di kalangan kita. Jadi at least kita tengok muka sebelah tu. Pernah tengok ni. Tengok kata berhenti di tepi jalan. Duk rembar bendera, so berhenti, tayang, pancik ke sebagainya. Jadi tengok, ni pernah salam mengaku, ni malam tadi. Kita nak berhenti pun berani lah. Jadi kalau mari masjid, cantik dah. Lepas Assalamualaikum. Tak sempat nak wirid apa-apa pun balik. Begitulah tiap-tiap hari. Dapat 27, tapi fadilat Jumaat sebenarnya, dari segi hikmat di sebalik Jumaat tu kita tak dapat. Mana buat-buat lah. So sama juga masa baru ni, ada kita buat bengkel lah, macam bengkel sedikit untuk geng-geng imam dan bilal baru ni di masjid ni. Dan alhamdulillah bagi pandangan saya sangat baik. Dan kita bincang beberapa perkara. Jadi walau bagaimanapun saya sebut baru ni berkaitan dengan akhir-akhir ni orang buat semaya baca surah Al-Mulk lepas Isyak. Baru ni malam tadi saya beritahu dah di Masjid Kota sebenarnya yang sama. Saya kata ada orang tanya ni, banyak soalan orang tanya, Ustaz, akhir-akhir ni saya tengok lepas semaya Isyak ni orang baca surah Al-Mulk. Ni apa cerita Ustaz? Dia kata. Memang kita tak nafikan di dalam hadis Rasulullah sebut sendiri surah Al-Mulk ni mani'ah min azabil qabri. Hadis ni hadis hasan. Hadis okeylah kuat. Orang yang baca surah Al-Mulk selepas daripada semaya Isyak, selepas Isyak sebelum tidur, maka dia ni akan menjadi penahan daripada azab api neraka. Hebat tuan-tuan. Hebat. Jadi maknanya sepatutnya jadi amalan kita. Cuma dia tidak disyaratkan kita baca secara berjemaah. Kalau nak buat juga silakan, tak apa, tak ada masalah. Macam kita sebut dulu banyak kali kita cerita. Mana lebih afdal sembahyang sunat di rumah atau di masjid? Tapi kalau kita buat sunat ba'diyah, kalau kita buat di rumah, tak sempat kita nak sembahyang jemaah di sini, maka buat di masjid lebih afdal. Kita nak mengelakkan jemaah tertinggal tadi. Tapi janganlah solat duha pun mari buat sini juga. Simpanlah sikit buat kat rumah tu. Sebab Nabi kata dah, wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kubur maksud kubur. Tak ada bacaan Al-Quran, tak ada solat-solat sunat dalam tu. Jadi maknanya boleh. Maknanya kalau kita buat sini, maknanya kebimbang takut balik rumah kita tak buat sini. Kalau witir kita takut balik rumah tak buat, kita nak buat sini, buat sini tak apa, tak ada masalah. Sama juga surah Al-Mulk. Kalau kita tak baca sini, menyebabkan kita tak baca di rumah. Banyak ujian tuan-tuan. Balik rumah, tengok Liverpool lawan Manchester United. Tak ingat dah. Nak Al-Mulk tadi tengok TV, tengok mengantuk pun tidur. Kita tahu perangai kita. Kita nak buat di sini. Maka buat di masjid lebih afdal. Itu je jawapannya. Jadi kita nak buat, kita buat. Tapi kita tahu perangai kita ni siapa. Jadi maknanya kita buat berdasarkan pada kalau kita buat sini buat. Cuma saya tegur imam-imam sebab apa? Sebab ada sedikit bagi pandangan saya tak berapa tepat. Sebabnya selepas semayang tu Rasulullah dah ajar kita wirid yang tertentu. Yang patut kita amalkan selepas semayang. Astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam minkas salam. Ayat kursi, tasbih dan seumpamanya. Maka Al-Mulk tak ada. Tak ada Al-Mulk. Jadi, maka lebih baik kita wirid macam biasa, lepas tu kita doa dulu. Tutup dengan doa, lepas tu barulah kita baca surah Al-Mulk ramai-ramai kalau kita nak baca. Sebab kita nak elokkan bercampur, berterabur dari segi amalan Rasulullah ajar betul-betul hak yang kita rasa kita nak buat kemudian tu untuk mendisiplinkan jemaah. Supaya tidak berterabur. Jadi sebab itu saya tegur benda tu. Bagus buat, tapi cara dia kena betul. Okay, baik. Sebab itulah dalam bab ni dia kata dalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu wa hadzal ladzi qalahu al-Hasan wal mukhtar an yuqal anna safa man kana muqabla as-salah fa mubah kama dzakarna. Imam Nawawi
iaitu ulama yang tersohor dalam mazhab dalam mazhab Syafi'i, dia mati muda, Imam Nawawi ni. Dan banyak kitab-kitab dia yang tersohor, antara kitab Raudhah At-Talibin. Raudhah At-Talibin, kitab tak tebal mana, lebih kurang 10 jilid. Lepas tu kitab Majmu' Syarah kitab Muhazab pun tak tebal sangat, lebih kurang dekat 30 jilid, tak tahu masa mana ditulis. Satu jilid sama tebal dengan Quran. Tulisan pula kena pakai kata perbesar. Ni banyak ilmu kawan ni. Sahih Muslim dia syarah Imam Nawawi ni. Apa dia kata? Dia kata an-nasafaha man kana ma'ahu qabla as-salati fa mubahatun kama zakarna. Maknanya bersalam sebelum kita nak semayang dengan jemaah kiri kanan. Kalau ada orang nak buat, saya tak suruh buat pun. Kebanyakan kita buat lepas semayang, betul tak? Tapi kalau ada orang ulur tangan, sambutlah. Tak ada masalah benda tu. Nah, wa insafa man la yakun qabla mustahab li anna musa'id liqa sunnah bil ijma'. Begitu juga dengan salam selepas sembahyang. Sebab apa? Bersalam bil anna musa'id liqa sunnah bil ijma'. Kerana bersalaman ketika berjumpa dengan seseorang itu adalah benda yang mana sunnah digalakkan di dalam berdasarkan pendapat ulama, ijma' pada ulama. Maka perkara tersebut tidaklah menjadi isu kepada kita untuk kita bersalam. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab ada orang tanya. Dan ada yang pengalaman tanya, Allah menyibuk betul. Saya nak baca Quran Al-Benar, nak semayang, Allah tangan salam. Jadi Quran Al-Benar kita tu sunat. Jangan sambut salam orang pun juga, sunat juga. Jadi tak payahlah kita nak bergaduh tentang perkara-perkara yang sunat. Baik. Walaupun tak wajib nak buat, apa tak nak buat, kita tinggal. Lalu kita rasa bagi tempat yang kita rasa kita tak pasti lagi mana perangai orang setempat tu. Jadi kita bimbang, takut nak bersalah sebelum kita solat, tak payahlah. Tapi kalau selepas tu, semua orang maklum. Jadi malam ni kita masuk mengenai makruh yang dilakukan di dalam solat. Jadi apa disebut perkataan makruh ini adalah benda yang berlawan dengan sunnah. Berlawan dengan sunnah. Kalaulah dalam kita sepatutnya di dalam solat kita jaga benda-benda yang fardu. Baik, yang rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semua kita jaga belakang. Cantik. Jadi benda-benda sunat pun kita jaga juga. Sebab apa? Kita bimbang, takut-takut ada masalah. Masa nak baca Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh terima hakikat. Kenapalah kelantang kalau 41. Pun keluar sembahyang kita. Bocor sikit sembahyang. Jadi hak nak cover dengan apa tuan-tuan? Dengan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Hak tu saya masukkan dengan benda-benda yang sunat yang disebut di sini. Sebab itulah apabila disebut perkara-perkara dalam solat kita elokkan kita lakukan perkara yang makruh. Sebaiknya kita lakukan perkara yang wajib dengan perkara yang sunat dengan sempurnanya. Oleh kerana itu, para ulama menyebut dalam bab ini sebagaimana kita maklum bahawa perkara yang sunat digalakkan kita buat, perkara yang makruh digalakkan kita tinggal. Baik. Para ulama pada hakikatnya dia membahagikan perkara-perkara yang makruh di dalam solat ini dalam dua kategori. Kategori yang pertama dia kata huwa tarku ihda sunanis salatil lati marrat sabiqan ka tarki doa al-istiftah. Kategori yang pertama adalah seseorang itu dianggap melakukan perkara makruh apabila dia meninggalkan salah satu daripada perkara yang sunat seperti mana yang kita telah nyatakan sebelum ini. Antaranya ka tarki doa al-istiftah ataupun iftitah. Ada dua, kadang-kadang dalam kitab dia sebut doa iftitah, kadang-kadang dia sebut doa istiftah atau wazan istaftaha, satu lagi atau doa iftitah atau wazan ni aftaha yuftihu iftitahan. Ni ada kaedah yang disebut dalam ilmu nahwu. Baik, sama aja. Antaranya doa iftitah. Kita maklum bahawa doa iftitah ni benda yang sunat. Buat tak apa, tak buat apa, tak apa. Tapi benda tak boleh sebut sunat, maka lebih elok kita buat. Kena kita buat. Sebab apa? Kalau kita tinggal, maka hukum jadi makruh. Sebabnya di dalam doa istiftah ni, ya Allah, banyak maksud-maksud yang hebat-hebat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna solati, semayaku. Inna solati wa nusuki, ibadat aku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi ta'ala, kanamu ya Allah. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun setengah para ulama mengajar kita
bagaimana kita nak baca doa iftitah ni dalam keadaan kita solat berjemaah. Kalau kita mari lambat, kalau tu kita yakin, kita bimbang, takut kita tak sempat menghabisi Fatihah disebabkan baca doa iftitah, jangan dibaca. Bahkan makruh kita baca. Pula. Dikata makruh tak baca, ni makruh baca. Sebab apa? Sebab kalau tak ketika kita baca tu boleh menyebabkan kita tak sempat habisi Fatihah, maka hukumnya adalah makruh kita baca. Begitu juga dalam bab-bab yang lain-lain yang insya-Allah nanti saya akan nyatakan bab doa iftitah, dan walaupun kita biasa dengar, tapi dia sangat sensitif, dia sangat halus dari segi amalannya. Baik. Wa tarki wad'ul aidi asna'al qiyam wal qira'ah. Walaupun kita maksud di situ adalah pertama kita letak tangan di atas parah pusat nak kita sebut dulu. Tapi kita letak di bawah pusat. Nah, contohnya kita letak tempat-tempat yang tak sepatutnya. Atau lebih-lebih lagi kita biarkan tangan kita lepas begitu tanpa letak di gini. Maka semua perbuatan itu adalah perkara yang makruh kalau kita tinggal. Sepatutnya kita kena buat. Begitu juga watarkil intiqal. Kita maklum tersebut makna takbir intiqal. Maknanya takbir pertama tu ihram. Maka intiqal ni daripada qiyam nak pergi pada rukuk, daripada i'tidal nak pergi sujud, daripada sujud nak pergi ke i'tidal, daripada nak pergi ke duduk atau sujud, sujud nak pergi sujud, nak bangkit naik. Semua tu bagi takbir intiqal. Jadi kita jangan harap kata imam tu saja kata. Sebab pahala dapat dia je, tak dapat kita. Maka nak tak nak, kita juga kena lafazkan perkataan tersebut. Jadi kalau kita tak dapat, maka hukumnya adalah makruh. Solat kita batal tak? Jadi supaya kita tak cantik. Sebab tu saya sebut perumpamaan yang sama. Saya sebut dulu. Mari masjid sama-sama. Naik motor sama-sama. Naik kereta dengan kita sekali pun. Balik pahala lain-lain. Hak benda ni. Benda gini. Jadi kadang-kadang kita kena ambil berat tentang perkara tersebut. Sebagai contoh. Takbir intiqal ni pula kalau nak buat betul-betul. Tempat hak boleh kita panjang takbir intiqal ni adalah 2 tempat je. Hak lain semua tak boleh berlaku. 2 tempat saja boleh panjang takbir intiqal. Kalau rukuk, nak pergi qiyam rukuk, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, nak pergi rukuk tak pendek je. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar rukuk, makruh hukumnya. Makruh. Kena buat betul-betul. Lepas tu sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah tu Rabbana lakal hamd, nak pergi ke sujud. Yang ni baru dinamakan takbir intiqal yang panjang. Allahu Akbar. Sampai sujud tu barulah habis bab dia. Baru dapat fadilah hak disebut sebagai sunat tadi. Tapi kalau tengah-tengah tu habis dah, sampai sujud untuk sampai lagi, maka hukumnya makruh. Itu maksud dia. Yang kedua, yang panjangnya adalah daripada sujud nak pergi pada qiyam. Allahu Akbar. Tapi tak sempat qiyam lagi. Allahu Akbar habis dah. Maka hukumnya adalah makruh. Ini semua perlukan kepada ilmu. Wa taraka tasbih wa tahmid. Kita maklum bahawa seorang ni kita pergi kepada rukuk. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Kita baca berapa kali? 3. Kita baca sekali. Maka hukumnya adalah makruh. Sebab sunat baca 3. Lebih-lebih lagi tak baca langsung. Lagilah bapak kepada makruh. Jadi maknanya kena jaga benda-benda yang sebegitu. Nampak simple tuan-tuan. Cuma soalannya ada orang tanya. Kalau kita nak rukuk atau pergi sujud, adakah memadai kita baca Subhana rabbil azim? Subhana rabbil azim wa bihamdi tak ada. Ataupun sujud Subhana rabbil a'la wa bihamdi tak ada. Boleh tak? Dalam hadis pun kata begitu. Cuma hadis lain kata kalau sambung bihamdi tak apa juga. Kalau baca Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la pun sudah memadai. Dapat dah fadilat sunat, maka terhindar daripada hukum makruh. Pergi bangkit pula. Sami Allahu liman hamidah. Dapat pahala sunat. Lepas tu pergi pula. Rabbana lakal hamd. Sunat lagi. Kita pergi pula sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la. Dapat sunat lagi. Baca sekali hukumnya adalah makruh. Itu yang dimaksudkan. Begitu juga saya sebut. Macam tahiyat. Saya cerita pasal rukun dulu. Apabila kita tahiyat yang pertama, tahiyat kita sudah pun memadai. Kalau kita baca at-tahiyat sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita boleh bangkit dah pergi berikutnya. Tapi hak sunatnya Allahumma salli ala Muhammad. Tu barulah kita bangkit naik ke atas. Tapi kalau kita sambung wa ala ali Muhammad, makruh. Sebabnya untuk tahiyat awal hak paling limit sekali setakat Allahumma salli ala Muhammad, selawat atas keluarga Nabi tidak disunatkan untuk tahiyat awal. Baca juga batal tak? Tak, hukumnya makruh. Tapi kalau tersasar tak apa.
Begitu juga tahiyat akhir. Hak paling, apa nama ni, hak paling sunatnya, hak asasnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Sah dah tahiyat akhir kita. Nah, tapi hak sunatnya, wa ala ali Muhammad. Jadi benda-benda sunat sebegitu, kalau kita tak baca, maka hukum jadi makruh. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ni dipanggil selawat Ibrahimiyah tu. Kita tak baca. Tak baca dah apa? Kalau baca, dapat pahala sunat. Tak baca, hukumnya makruh. Banyak baca di dalam solat kita ni. Jadi sebab itulah kita sebut sini, para ulama sangat ambil penekanan tentang benda sunat ni, seolah-olah dia ambil penekanan seperti mana benda-benda yang wajib. Jadi kita jangan main-main dengan perkara ini. Wallahu a'lam bissawab. Bahagian yang kedua, yang bahagian pertama tadi, kita tinggal mana-mana perkara yang sunat yang telah disebut sebelum ni, maka kita tinggal, hukumnya adalah makruh. Yang kedua, kalau kita buat benda-benda ini, dia kata al-ityan bi fi'lin nahi syar'i, naha syari'u anhu wa talaba ijtinabahu. Iaitu perkara-perkara yang tak sepatutnya kita laku dalam solat, bahkan syarak teguh dan syarak minta supaya kita jangan buat benda tu. Fa in talabbasa bihil musalli yakuna qad fa'ala makruhan. Dia kata fa in talabbasa bihil musalli yakuna qad fa'ala makruhan. Dia kata kalau kita buat juga perkara tersebut, maka dia akan jadi benda yang sunat. Dia jadi benda yang makruh. Nanti apa yang dimaksudkan perbuatan-perbuatan tersebut? Boleh tak kita gabungkan solat sunat wudu dengan solat sunat tahiyatul masjid? Yang pertama, yang mana lebih afdal? Solat sunat ba'diyah isyak, 2 rakaat, 2 salam atau 1 salam? Baik. Sebenarnya, tidaklah salah kalau kita mari ke masjid, contohnya kita nak buat berlaku sembahyang sunat. Contohnya kita mari dari masjid, kita ambil wuduk di luar. Ada baik wuduk. Sudah tentulah apabila kita melangkah masuk ke masjid, mungkin ada 2-3 sembahyang sunat yang sepatut kita kena buat. 2-3 sembahyang sunat. Contohnya baru lepas azan. Nah, kita pun ambil wuduk sana, mari ke masjid, nak sembahyang sunat. 3 sembahyang sunat yang kita ada. Pertama, nama dia sunat wuduk, lepas ambil wuduk. Yang kedua, dinamakan sunat tahiyatul masjid. Sebab masuk masjid, Nabi kata, idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila masuk ke masjid, jangan duduk, melainkan 2 sunat, 2 rakaat lebih dahulu. Lepas tu baru lepas azan zuhur, tak nak zuhur tadi. Kita pun nak sembahyang qabliyah zuhur pula, 6 rakaat kita nak sembahyang. Adakah kita kena sembahyang setiap 2 rakaat itu, ataupun memadai kita hanya sembahyang sunat 2 rakaat sahaja? Soalan yang pertama. Nah, jadi sebenarnya kalau sebut nak buat 6 rakaat, taubat, lepas ni tak ada orang buat 2 rakaat pun tak buat. Jadi sebenarnya apabila kita masuk ke masjid daripada wuduk, daripada tahiyatul masjid masuk ke masjid, nak sembahyang sunat qabliyah zuhur, mana hak 3 ni sunat hak paling besar? Mana? Sunat qabliyah zuhur. Ia paling besar. Maka sembahyang sunat qabliyah zuhur tu sudah memadai untuk cover solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat cukup dah. Jadi kalau zuhur tersebut dah better buat 4 lah. Nah, tapi kalau buat 2 rakaat tu sudah memadai. Tak perlu kita nak gabung sahaja aku sembahyang wuduk tahiyatul masjid dan juga sembahyang sunat qabliyah zuhur. Tak ada mazhab yang ajar gitu. Cukup memadai, masuk ke masjid 2 rakaat. Kalau tu masuk azan maghrib tadi, masuk keluar wuduk, lepas tu nak sampai masjid, nak sembahyang qabliyah maghrib. Nak sembahyang mana satu, ambillah qabliyah maghrib pun tak apa, memadai. Nah, okey, saya harap soalan tu faham. Tetapi kalau tersebut tak perlu buat ke semua solat-solat tersebut. Yang mana lebih afdal solat sunat ba'diyah isyak ni 4 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam? Kita maklum banyak hadis-hadis yang menceritakan, kita maklum ada satu hadis dia kata man shalla dia kata man sallas nata asyara raka'atan yauman wa lailan faqad manallahu lahum baitan fil jannah. Barang siapa yang sembahyang 12 rakaat sembahyang sunat sehari semalam, maka nescaya Allah akan binakan mahliga dan syurganya esok-esok. Maka ulama mentafsir gapo hak dimasukkan 12 rakaat. 2 rakaat pertama sunat fajar sebelum subuh. 2 rakaat kedua 4 rakaat qabliyah asar, 2 rakaat sebelum subuh,
4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat selepas Zuhur, berapa dah? 8 dah. 2 rakaat selepas Maghrib dan juga 2 rakaat selepas Isyak. 12 rakaat yang dimaksudkan di sini. Tapi ada yang hadis Nabi lain sebut pula, dia kata man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha lam tamassathu nar. Barang siapa yang semayang 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur, nescaya Allah bagi jaminan api neraka tak akan sentuh walaupun seinci kulit dia. Dan ada hadis yang lain pula tentang fadilat semayang ba'diyah Isyak sebanyak 4 rakaat. Ada. Buatlah. Awak mana-mana tuan tak nak buat, jangan tak buat je. Nah, buat mana-mana. Kalau tuan-tuan rasa pahala dah banyak, buat 2 rakaat. Kalau pahala tak banyak, buat 4. Kita ni kan, dah lama dah. Duk tinggal semayang sunat ni, buatlah setakat kita boleh hidup ni. Buat. Nah, okey. Soalan sekarang, mana lebih afdal? Kita nak semayang sunat tu, kalau jadi 4 rakaat tadi, kita nak buat 2 rakaat ke, ataupun kita boleh buat 4 rakaat? Sebenarnya, boleh berlaku. Ada 3 cara. 3 cara. Untuk yang semayang sunat, kau boleh Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4, atau nak semayang ba'diyah Isyak 4. Ada 3 cara. Cara yang pertama, tuan boleh semayang 2 rakaat. Lepas 2 rakaat bagi salam, tambah 2 rakaat bagi salam. 1. Yang kedua, tuan-tuan boleh guna buat kaedah semayang Zuhur, semayang Asar. 2 rakaat tahiyat awal, lepas tu tambah 2 rakaat tahiyat akhir. Boleh juga. Ada juga tuan-tuan boleh buat semua sekaligus daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat, tak berhenti mana, berhenti bagi salam. Boleh berlaku tuan-tuan. Cuma soalan, mana lebih afdal? Boleh berlaku. Afdal mana? Maka Nabi kata solat masna. Nabi sebut selalu. Maka hak lebih afdalnya kamu solat sebanyak 2 rakaat sebagaimana kaedah yang mula-mula saya sebut 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu lebih afdal. Tapi kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan tengok jam, kalau aku semayang berhenti tengah-tengah dengan 2 rakaat untuk tahiyat, takut tak sempat nak semayang 4 rakaat, Bilal qamat. Maka ketika itu kita tukarlah, pergi kepada 4 rakaat sekaligus, tengok pada suasana. Tapi kalau suasana sempat, maka lebih afdal buat sebanyak 2 rakaat. Ni soalan ni apa nama ni Haji beritahu dia daripada Facebook. Ada juga orang pendengar Facebook. Saya tak tahu masuk Facebook ni. Sudah kerja dah. Ini cakap betul-betul ni. Siapa ke tempat lain. Okey, baik. Ada soalan? Silakan. Ada bersama saya? Boleh dah? Ada dah? Okey, ada soalan tak? Pak Imam ada? Tak ada? Okey. Ada soalan tak? Tak ada? Okey, ada soalan beritahu lah. Okey. Ya. Okey, tahiyat. Kita sebut dulu kan. Dalam bab tahiyat ada perkataan Sayyidina Muhammad. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam dari kunung. Ada juga lah. Jadi kita sebenarnya banyak isu dulu lagi. Orang kita ni kadang-kadang bermasa muka tentang benda-benda begitu. Ada ustaz kata tak payah sebut Sayyidina Muhammad, masa tahiyat, masa kunut sebagainya. Ustaz ni pula kata suruh sebut Sayyidina Muhammad. Allah sebutlah, tuan nak sebut, tuan sebut je. Tak nak sebut tak apa, sebut pun tak apa. Cuma saya lah. Saya ni, kalau tanya saya, dua-dua tu betul. Sebut Sayyidina betul, tak sebut Sayyidina pun betul. Cuma saya pendapat peribadi saya lah. Saya punya ijtihad saya, kalau dalam solat, ni jangan kata, ni dengar betul-betul ni. Tutup je telefon, dengar betul-betul saya cakap lah. Maknanya, kalau sebut tak apa, tak sebut tak apa. Tapi kalau bagi saya, kalau dalam solat, betul, kita tak payah sebut. Sebab hadis tak sebut. Tapi kalau di luar solat, tuan nak sebut tak ada masalah. Tapi kalau nak sebut juga, silakan. Tak ada masalah. Tak membatalkan solat pun. Sebab ulama kata pun, ada yang kata boleh, ada kata tak apa, ada kata tak payah. Jadi semua ulama berlaku sebut, jadi kita pun ambillah mana satu kita nak ikut. Cuma saya, amalan saya dalam solat, saya tak sebut. Kita luar solat, insya-Allah saya sebut. Itu je. Okey, baik. Lagi? Dia kata di sini, bahagian kedua makruh ini adalah benda yang tak sepatutnya kita buat. Di antaranya al-iltifat bis-salat bil-unuqi. Maknanya berpaling muka ketika solat. Kira lah. Kadang-kadang nanti imam baca panjang lah, ya Allah. Dan tambah semaya subuh pagi tadi pula. Baca surah sejadah pula. Tak apalah. Ingat kau hari ni hari kami. Hubungi hari Jumaat.
Kalau hari Jumaat kau tak mari sebab panjang apa sejadah. Dah sampai sini tengok-tengok orang balik dan pelik buluk dia pakai kopiah balik semula apa cerita. Mari dah juga semayang kan. Jadi lambat semayang bacalah surah sejadah alif lam mim nak tunggu kan. Oh, tak mula kepala naik atas. Kenapalah cermin warna biru? Mulang dia bilah-bilah kipas ada kipas. Oh, baru tahu masjid ni saf pertama ada 4 biji kipas. Sepak dia bilah kipas. La ilaha illallah. Nak tunggu semayang. Jadi soalan sekarang ni itu yang dimaksud iltifat, memalingkan muka, bergerak ke masa sepatutnya ketika qiyam mata kita berada di tempat yang sujud. Sekarang ni berpaling muka. Apa sah? Batal ke tidak solat kita? Maka solat kita tetap hukumnya sah selagi mana badan kita tidak berpaling. Tapi kena ingat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu azza wa jalla muqbila an 'abdi fi salma lam yaltafik. Dia kata fa izal iftafat insarafa anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bahasa saya nak buat apa Saya tidaklah maksudnya Allah ni bersifat seperti makhluk, tidak nak beritahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat fokus kepada orang yang sedang solat. Mana Allah sungguh-sungguh tenung solat begitu. Man tengok betul-betul kepada orang yang sedang solat ini selagi mana mukanya tidak berpaling ke arah lain. Maksud saya lah. Selagi mana mukanya tidak berpaling ke arah lain. Maknanya kalau kita semaya dan keadaan tunduk mata kita tengok tempat sujud dengan tengok di tempat sujud tak paling kanan dan kiri, maka ketika itulah juga Allah tawajuh. Allah fokuskan kepada kita. Maka dia kata wa idzal iltafata as-safat anhu. Dia kata sekiranya kamu berpaling ketika itu, maka Allah juga akan berpaling kepada kamu. Sebab apa? Wali innal ittifaf fi salati min amali syaitan. Sesungguhnya berpaling-paling muka ketika solat ini adalah sifatnya sifat syaitan. Yang mana dalam hadis yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan juga Abu Daud, hadis TikTok, hadis kuat. Maka lamma rawat Aisyah tu radhiyallahu anha qalat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa sebabnya kita ni tidak boleh paling ketika solat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata wal ikhtilasu yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Mu nak tahu sebab apa marah sangat berpaling muka ketika solat, itulah menunjukkan bahawa seseorang itu telah pun dipalingkan daripada menghadap Allah oleh syaitan. Itu dalam solat pun tuan-tuan masih lagi dipalingkan oleh syaitan. Apatah lagi perkara tersebut kita lakukan di luar solat. Mana maksudnya kalau kita maknanya lebih-lebih lagi di luar solat. Dalam solat tu tengok baca bismillah hanya paling tengok je, bilang kipas sikit je. Pun dianggap kita telah dipalingkan oleh syaitan. Lebih-lebih lagi lah kalulah perbuatan kita tu di luar solat. Allahu Akbar. Orang ni kita kena takut tentang perkara tersebut. Sebab itulah hukumnya adalah makruh. Melainkan kita lakukan perkara tersebut kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Yang banyak kali saya beritahu kaum ibu khususnya. Kaum ibu kadang-kadang kaum ayah ni mama dia jarang berlaku pada dia. Berlaku banyak pada kaum ibu. Sebab apa? Bab jaga anak. Ayah ni bab jaga anak ni dia setakat jaga. Kalau kat belakang 3-4 orang nak tahu. Kalau Kak nak tahu apa ni suami kita ada darah tinggi ke tak, Kak minta cuti je. Minta cuti separuh hari nak pergi beli di supermarket, suruh dia jaga anak untuk tempoh 3 jam. Kak cek darah dia, hak darah normal sepatut 80 jadi 120, hak atas pergi 200. Orang perempuan tak pernah pun jaga 48 45 orang, tak pernah ada darah tinggi. Kita sebab itulah faktor kenapa bak hadanah pak jaga anak dia bagi perempuan tak bagi lelaki. Kalau bagi orang lelaki jaga bak hadanah, orang lelaki kita akan ramai yang akan pupus. Sebab apa? Ramai kena penyakit darah tinggi jaga anak. Jadi bak itulah lambat ni kita fokus bak jaga anak ni. Contoh kaum ibu, anak dia tahu perangai anak dia ni excited sikit ke apa ataupun orang panggil apa dah? Yang Allah dia tanya malam-malam ni internet slow. Jadi kadang-kadang apa ni hyper. Yang hyperaktif. Yang hyper ni kadang-kadang kita tahu anak kita kerana. Jadi kalau nak tunggu dia tidur, dia tak tidur. Jadi maknanya kita terpaksa lah semayang dalam keadaan sebegitu. Maka tak salah kita kunci pintu, lock pintu dengan ke atas tu. Lepas tu dia semayang tengok gapo dia kepala bergerak macam kipas. Tengok kepala. Nak tengok takut-takut dia buat benda pelik. Adakah dia anggap sebagai makruh?
Tak. Anak kita duduk atas buaya, kita buat dan tengok, duduk tengok dekat kepak nak berhenti kan takutnya sayang ke semaya kita tengok anak kita ada bergerak dalam buayan, kepala kita kejap-kejap jeling, tengok kepala. Selagi mana tubuh kita tidak berpaling ke arah kiblat, maka solat kita tidak batal. Tak batal. Sebab ada sebab. Kan banyak kita cerita baru ni bagaimana solat orang bagi tentera. Nanti dalam masuk dalam bab solatul khauf nanti saya tunjuk bagaimana kaedah solat bagi seorang tentera. Yang apabila seorang tentera untuk tengok pegang senjata, kepala dia bergerak begini, macam kipas tengok. Duk sembahyang kiblat tu. Duk kiblat, kepala dia bergerak kanan, kiri, kepala dia bergerak. Nah, adakah batal solat dia? Tak. Solat dia tidak batal sebab ada sebab. Yang berikutnya, ada perkara-perkara yang makruh. Ada soalan tak ni? 2 minit lagi. Ada saya pergi lagi dah. Okey. Yang berikutnya dia kata raf'ul basar ila samai, iaitu tengok ke atas. Ni lebih kurang tadi lah. Ni paling ni tengok ke atas pula. Dia bilang ekor jenama gapo ekor atas. Dia bilang. Sebab itulah apabila di masjid-masjid, kenapa ayat-ayat Al-Quran dia tak di atas-atas. Dia tak bawah. Sebab apa? Dia takut ramai di kalangan kita. Bukan setakat baca. Dia bilang, wow, ada berapa biji dalam Al-Quran tu. Dia takut begitu. Sebab itulah dia tak. Sebab itulah kita, apabila kita semayang, benda-benda yang mempengaruhi jemaah, sama ada untuk kita atau untuk orang lain, kita elokkan. Lebih-lebih lagi dekat pilihan raya. Yang kuat PAH, undilah PAH. Yang kuat UMNO, undilah BN. Yang kuat Pakatan Nasional, undilah Pakatan Nasional. Hak keadilan pun ada belakang, tulis atas belakang. Jadi, kita tak apa nak tukar semayang. Tapi orang belakang tu, mak pula kala dia sengit sebelah. Sudah. Hak tu yang kita nak, sebab apa? Kita nak mengelakkan ganggu jemaah. Yukrahu lil musalli an yarfa'a. Saya nak pakai jam mana yang betul 2 minit lagi dah. Betul dah? 2 minit lagi dah? Okey. Yukrahu lil musalli an yarfa'a basaru ila as-sama'i. Dimakruhkan kita mendongak atau tengok ke atas apabila kita sembahyang. Lamma rawa Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamu yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati fashtadda qawlu hatta la yantahna dhalika dia kata la tukhtafanna absarahum. Apabila Nabi ni satu ketika dia pergi masuk ke masjid, ketika dia tengok ada di kalangan para sahabat yang sembahyang sambil mendongak kepala ke atas. Maka Nabi dah tahan anzalaki. Dia kata, nak ketika itu juga Nabi marah. Jangan sembahyang lagu tu. Sembahyang hendaklah kamu tengok mata kamu ke bawah. La tukhtafanna absaruhum. Tundukkan pandang kamu ke bawah. Ini berdasarkan pada hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebab itulah kita baca satu ayat yang memang kita biasa dengar. Qad aflahal mu'minun alladzina fi solatihim khashi'un. Maka ada di kalangan para ulama yang mentafsirkan, contohnya yang disyarahkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan juga ada disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Apakah yang dimaksud dengan khasyi'un? Kita tafsirkan sebagai khusyuk. Apakah yang dimaksud dengan khusyuk ni? Maka khusyuk ni banyak benda. Antaranya adalah dia kata fataqta'a ra'suh, iaitu menundukkan sedikit pandangan dan juga kepalanya pergi kepada tempat yang sujud. Maknanya jangan tengok ke atas. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna. Ya mufahhim Sulaiman fahimna. Fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakhna ma'a Dawud al-jibali wa sabbihna wa at-tayri wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, Ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, Ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatil rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyil mursalin bi rahmatika ya arhamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal fi khulqil salihat wa tawassaw bil haqq bisam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.